Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan terima kasih kerana sekali lagi setia bersama siri webinar yang dianjurkan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai topik perubahan iklim, peluang pendidikan, kerjaya dan perniagaan. Bersama-sama kita pada hari ini kita ada 3 orang ahli panel. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan tidak lain tidak bukan yang berbahagia Datuk Seri Engineer Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panel kedua kita adalah Profesor Dato' Engineer Dr. Kamal Nasharuddin Mustafa, Naib Chancellor Unit 10. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ahli panel ketiga kita iaitu Dr. Srita Raju, Director UTM Centre for Low Carbon Transport in cooperation with Imperial College London. Selamat petang Dr. Srita. Selamat petang. Dan saya Dayang Ratnasari merupakan moderator pada hari ini. Jadi bagi memulakan sesi ini, soalan pertama yang saya ingin tujukan kepada Datuk Seri soalannya berbunyi, apakah perkembangan terkini berkaitan perubahan iklim di peringkat antarabangsa dan nasional? Dipersilakan Datuk Seri. Terima kasih Dayang dan terima kasih kepada Profesor Kamal dan Dr. Srita. Saya nak mulakan webinar kita ni dengan seungkap puisi yang saya tulis pagi tadilah ya. Dan saya war-warkan, saudara bacalah keseluruhan. Tajuk puisi itu ialah Bumi Sendiri Berbicara. Agak puitis lah, deruan ombak berlagu resah dan sebagainya. Tapi yang penting ialah bumi sendiri berbicara, bahan cemar, gas rumah kaca wajib dikurangkan segera. Sisa diguna semula, pembakaran dielak seribu daya, kaedah bersih memaju warga. So saya fikir hari ini kita akan bincang tentang 4 rangkap yang ataupun 4 yang daripada wajib tu, bagaimana kita nak mengatasi masalah perubahan iklim. Dan kita pun tahu perubahan iklim ni isu yang sangat besar. Kalaulah tidak disebabkan oleh isu COVID, pandemik COVID, saya fikir serata dunia akan berbicara tentang perubahan iklim ketika ini. Dan banyak pihak juga melihat bahawa perubahan iklim ini adalah sebab yang menjadikan penyebaran wabak COVID ataupun pandemik COVID ini begitu berleluasa. Jadi saya tak nak pergi kepada cerita COVID, nak cerita tentang perubahan iklim. Kami telah sepakat bahawa kalaulah kita melihat perubahan iklim ini segi masalah, kita akan bersikap reaktif. Sebab itu kita perlu melihat ini satu peluang. Dan sebab itulah kita nak jadikan perubahan iklim ini satu proaktiviti. Bagaimana kita boleh mendapat manfaat daripada perubahan iklim ini. Disebabkan itu saya mencadangkan supaya kita berfikiran menggunakan kuadran yang saya letakkan di dalam ni, dalam slide ni. Kalau kita tengok dari segi peluangnya, banyak peluang dari segi pendidikan, pekerjaan, perniagaan yang boleh kita perolehi daripada perubahan iklim ni. Pada masa yang sama juga kita boleh tingkatkan tahap pelestarian, environmental sustainability. Kalaulah kita bersikap reaktif, kita akan berada di kuadran mitigasi. Mitigasi ni maknanya kita terpaksa menerima hakikat bahawa perubahan iklim telah berlaku, bencana pelbagai menjadi-jadi, banjir di sana sini, dan kita terpaksa mencari kaedah untuk mitigasi kita. Kaedah mitigasi kita contohnya kita terpaksa memikirkan bagaimana kita boleh menyediakan perkhidmatan dan kemudahan yang tidak begitu mencemarkan sehingga perubahan iklim tu berleluasa sekali. Kita akan bincangkan kemudian. Tapi kalau kita lebih proaktif, kita akan sampai ke tahap adaptasi. Kita mengakui hakikat itulah yang berlaku, tetapi bagaimana kita boleh berusaha supaya perubahan iklim itu tidak sampai menjejaskan kehidupan kita. Kehidupan kita lebih baik dengan perubahan iklim sebab kita telah berubah dari segi cara kita berfikir, cara kita mengatur kehidupan kita, cara kita berniaga, cara kita bekerja dan sebagainya.
Dan kalaulah kita hanya bersikap remeh, kita tidak banyak manfaat. Yang banyak manfaatnya adalah ialah apabila kita berada pada kuadran biru itu, iaitu kita melaksanakan ekonomi kitaran, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil circular economy. Kalau kita tengok baca puisi itu, wajib dikurangkan segera bahan cemar. Jadi kalaulah ekonomi kitaran ini, bahan cemar itu adalah sumber baru. Sama ada bahan cemar itu air sisa, sisa pepejal, buangan berjadual daripada industri dan sebagainya, itu adalah new revenue, new resources that we will able to process and then to come up with new products or eco products. Begitu juga yang lain-lain, sisa diguna semula pun ekonomi kitaran. Pembakaran dielak seribu daya pun ekonomi kitaran. Sebab apa yang berlaku sekarang ni, kita ada isu saja kita bakar. Ada sampah kita bakar. Kita nak menghasilkan tenaga, kita bakar melalui internal combustion engine. Itu yang akan dibincangkan oleh Profesor Kamal dan Dr. Sritar. Dr. Sritar ni dia pandai puisi Melayu, jadi saya fikir dia boleh faham apa yang saya sebutkan tu. Tapi yang penting ialah kaedah bersih semula. Kaedah bersih itu untuk memajukan negara, untuk memajukan warga, ini sangat penting. Jadi kita mesti beralih daripada pemikiran yang hanya menyerah dan kita bersifat mitigasi, mengambil tindakan-tindakan mitigation. Kita pergi kepada adaptasi dan sebaik-baiknya kita pergi pada ekonomi kitaran. Kalaulah kita tidak dapat peluang yang banyak dari segi pendidikan, pekerjaan dan perniagaan, kita boleh tingkatkan pelestarian dengan mengubah cara hidup kita lah. Ya, mengubah cara hidup itu macam-macam kita boleh fikirkan kemudian. Saya sebutkan hal ini dan saya nak berbalik kepada satu slide yang saya juga dah lihat. Ini adalah tindakan ataupun apa yang dirancangkan oleh Kerajaan Malaysia melalui laporan kita Biennial Update Report kepada United Nations Framework Convention on Climate Change yang kita hantar pada Disember tahun 2020. Ya, apa yang kita nak buat dari segi mitigationnya, renewable energy dan energy efficiency, transportation, recycling activities, biogas recovery from palm oil, forestry, dan adaptasi kita ialah berkaitan dengan addressing flood, coastal protection, water and food security and public health. Saya nak sebut dua lah. Contohnya sekarang ni bila kita ada masalah, hampir 90% daripada banjir kita di Malaysia sekarang ni ialah flash flood. Flash flood ini disebabkan oleh 3 sebab. Satu, disebabkan oleh hujan yang sangat lebat dalam tempoh yang singkat. Yang kedua, disebabkan oleh longkang kita tersumbat. Tersumbat tu disebabkan oleh sampah, disebabkan oleh lumpur, disebabkan oleh lalang, macam-macam lah. Yang ketiga, ini sangat penting. Yang ketiga ialah tak cukup. Reka bentuk tu tak cukup. Dan ini adalah perkara-perkara yang kita perlu atasi. Tapi untuk mengatasi masalah flash flood ini, kalau kita bersifat mitigasi, kita akan melihat persoalan-persoalan itu dari segi bila akan berlaku. Adaptasi makna kita sentiasa bersedia. Kalau air naik, kita akan pastikan yang kita dapat mengatasi masalah banjir setempat. Sekurang-kurangnya banjir tak masuk ke rumah kita. Contoh inovasi yang dibuat oleh Nahrim, kita ada penghadang banjir nak masuk ke rumah. Ya, kadang-kadang banjir itu hanya lebih kurang dalam 2 jam je. Ya, 2 jam tapi rumah penuh dan habis kapet, katil, peti ais dan peralatan elektronik rosak. Ada ular masuk dan macam-macam lah. Tapi kalau kita ada penghadang banjir yang kita letak di luar rumah kita, katakanlah di pagar kita, jadi air tak masuk ke rumah kita. Ya, ini teknologi yang simple yang tak perlukan biaya yang tinggi kalaupun kita telah dapat teknologi itu dihasilkan. Begitu juga dengan food security yang ada kat sini. Banyak usaha sedang dibuat dan kita pun di kementerian dan saya sendiri secara peribadi menyokong aktiviti kebun komuniti. Banyak diadakan di mana-mana lah. Jadi kalau ada tanah lapang di depan rumah, di kawasan kejiranan kita, kita tanam makanan. Dan kita biasakan makanan-makanan yang contohnya lah, Malaysia mengimport berbilion satu tahun bawang.
bawang putih dan bawang merah berbilion kita import daripada India dan Indonesia. Dan nak tanam bawang tu tanyalah siapa yang biasa tanam bawang. Adalah kerja yang paling mudah sekali tanam bawang. Tak payah nak menggunakan teknologi yang hebat-hebat, tapi kita beli daripada luar negara. Itu juga dengan yang lain-lain. Jadi kalaulah kita boleh settle atau kita boleh bincangkan hari ini, apakah adaptasi yang mudah untuk kita buat di peringkat individu, di peringkat komuniti, di peringkat kemasyarakatan dan di segi perniagaan. Jadi Puan Dayang, saya berhenti di situ dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri kupasan yang menarik. Jadi bila kita lihat mitigasi perubahan iklim dan kalau boleh saya soalan susulan ya Datuk Seri, kalau tidak keberatan, bagaimana agaknya ya keadaan pelepasan gas rumah kaca kita pada masa kini? Terima kasih Dayang. Saya fikir ada satu slide yang saya nak mungkin saya nak share nanti ni. Ada satu slide yang penting dan saya fikir Puan Dayang sendiri terlibat. Nampak slide ni? Nampak slide Boleh nampak. Okay. Ini adalah slide yang sangat penting bagi saya. Slide ini adalah pelaporan kita kepada dunia ataupun kepada United Nations Framework Convention on Climate Change melalui BUR 3. Yang kuning itu ataupun yang orange itu adalah sektor tenaga yang ada 3 komponen kat sini. Satu, penjanaan tenaga oleh pembekal elektrik. Ya, itu lebih kurang dalam 26% ya Dayang, 26-27%. Kemudian sektor pengangkutan lebih kurang 21%. Selebihnya sektor industri ataupun syarikat-syarikat yang menjana sendiri tenaga mereka. Yang berlaku pada tahun 2004, pada ketika itu penghasilan karbon kita, pelepasan karbon kita bersamaan dengan keupayaan LULUF CF ataupun Land Use and Land Use Change and Forestry. Ya, boleh menyerap itu. Jadi pada ketika itu kita ada net zero. Sekarang ni masyarakat menyebut tentang net zero. Bilakah Malaysia akan menjadi net zero balik? Sekarang ni kita net positif lah. Net positif 75 tu. Jadi kita nak jadikan kosong. Dasar kita insya-Allah kita akan siapkan kita punya national determined contribution, nationally determined contribution NDC kita pada bulan ni. Dan minggu depan mungkin insya-Allah kita dah pastikan berapakah contribution kita. Ini adalah data terkini yang boleh kita gunakan untuk menyatakan bahawa Malaysia secara purata kita menyumbang kira-kira 10 tan karbon dioksida setara, ya, CO2 equivalent kepada pelepasan karbon, dan pelepasan karbon ini menyebabkan peningkatan suhu bumi ataupun perubahan iklim. Terima kasih. Ya. Terima kasih Datuk Seri. Perkara yang menarik ya, yang kita boleh lihat daripada graf tadi adalah sumbangan sektor tenaga dalam menyumbangkan kepada pelepasan gas rumah kaca di Malaysia, yang mana kira-kira 80% pelepasan tersebut adalah daripada sektor tenaga. Jadi soalan saya seterusnya adalah kepada Prof Kamal. Apakah masyarakat maklum tentang hal ini? Silakan Prof. Okay. Terima kasih Dayang atas soalan, dan saya juga ucap terima kasih kepada Datuk Seri Zaini dan Prof Sri kerana dapat bersama dalam sesi petang ini yang cukup penting untuk kita berbicara tentang perubahan iklim. Datuk Seri mula dengan syair dan pantun. He's very expert. Saya kurang mahir, tapi saya cuba Datuk Seri pantun very short one.
dari Pasir Putih ke Tanjung Malim. Terima kasih sudi jemput saya ke webinar perubahan iklim. Whether short and sweet, I hope, harapan saya. Tapi ya, perubahan iklim penting dan cukup bermakna untuk kita semua. Kerana kesannya bukan untuk kita yang hari ini, tetapi kalau tidak ada langkah-langkah yang penting yang kita lakukan, nanti kesannya kepada generasi akan datang. So kita tak boleh procrastinate, kita tak boleh delay dalam mengambil tindakan-tindakan perlu. Soalan tu tujukan pasal Puan Dayang tanya pasal sektor tenaga contribute pada pelepasan gas rumah kaca 80%. Jadi soalan tu ditujukan kepada saya sebab saya dari Universiti Tenaga. Jadi saya kena jawab tentang apakah masyarakat kita sedar atau tidak. Ini suatu yang cukup penting untuk kita address, sebab dari kesedaran akan lahir kefahaman, kemudian dari kefahaman akan lahir tindakan. Kalau kita tidak sedar, kita tak aware, itu satu yang cukup membimbangkan. Saya sift through beberapa artikel sebelum ini. Saya jumpa satu artikel yang membicarakan tentang kesedaran masyarakat berhubung dengan isu alam sekitar, pemanasan global dan sebagainya. Rata-rata dikatakan masyarakat di negara maju lebih peka isu alam sekitar. Saya dapat lebih kurang 87.5% yang peka tentang isu ini, berbanding dengan masyarakat di Asia yang lebih kurang 57%. Jadi kajian itu dilakukan beberapa tahun yang lepas. Cuma saya ingin kongsi kajian yang dijalankan oleh penyelidik Unit 10 tentang kesedaran masyarakat orang awam berhubung dengan isu alam sekitar. Yang pertama yang dijalankan oleh penyelidik Unit 10, Dr. Azlina Abdullah. Kajian ini terkini tahun 2020 terhadap 529 orang awam di sekitar Lembah Kelang, mendapati bahawa 82.9% orang awam, terutamanya sektor kediaman dan komersial, memahami masalah alam sekitar, masalah pelepasan karbon, dan bersetuju bahawa penggunaan produk hijau itu penting dalam mengurangkan penggunaan tenaga dan juga pelepasan karbon. Yang kedua, kajian dijalankan oleh penyelidik Unit 10 diketuai oleh Dr. Siti Indati Mustafa. Pada tahun 2020 juga, Datuk Seri dan Prof. Seri, terhadap 1,485 orang awam di seluruh Malaysia, tapi 70% di urban areas, mendapati bahawa 78% orang awam di sektor kediaman mengutamakan penggunaan elektrik yang cekap tenaga di kediaman mereka. So maksudnya dari sudut itu kita dapat gambaran bahawa peratusan yang sedar akan isu tenaga ni peratusan yang agak tinggi. Tetapi tentunya tidak cukup kita berhenti di situ, dan saya setuju yang di perangkaan yang dikongsi tadi, 80% dari sektor tenaga, energy sector yang menyumbang kepada GHG emissions. Sektor lain transport, juga manufacturing, oil and gas juga menyumbang. So isu ini harus dilihat secara holistik dan kesemua pihak harus memainkan peranan dalam kita menangani isu pelepasan gas rumah kaca. Dan saya, kalau boleh saya kongsi bagaimana kita nak tangani ini secara menyeluruh. Tentunya pendidikan, penyelidikan dan pembangunan R&D ada dalam trust areas ini, tapi izinkan saya sentuh secara umum dahulu sebelum kita deep dive kepada isu pendidikan dan penyelidikan dan pembangunan.
Pertamanya kerangka Kawaselia. So kita ada Datuk Seri Zaini sebut tadi dari sudut target kita nak kurangkan pelepasan rumah gas rumah kaca 45% by 2020 berdasarkan intensity 2005. Kemudian kita juga letakkan target untuk RE capacity 20% daripada energy mix. Dan ada lagi regulations lain, sasaran tenaga boleh baharu TBB, kemudian ada dasar teknologi hijau negara, pelan tindakan kecekapan tenaga dan sebagainya. Kita ada feed-in tariff, kita ada net energy metering yang saya baru baca dalam beberapa bulan lepas, NEM rakyat 3.0 yang dilancarkan sehingga tahun 2023, di mana menggalakkan kita untuk pasang solar panel dan dapat reduce electricity bill, tapi pada masa yang sama mengurangkan emission, CO2 emission ke alam sekitar. So semua mainkan peranan, semua nampak ada framework itu yang sesuai untuk kita semua. Dan saya juga ingin menyentuh sedikit tentang kesedaran awam dan pemegang taruh. Saya juga baca dalam artikel dan cukup penting bermakna jika ada PBT, Datuk Seri dan Prof Seri, saya difahamkan ada PBT yang telah memberikan tax rebate untuk tax assessment di PBT masing-masing untuk taxpayers yang pasang solar panel. So diberikan tax rebate itu secara berperingkat. So ini maknanya kita kena balance between regulations dengan insentif. Mungkin ke depan ada lagi isu-isu yang nak kena dipikirkan, Climate Change Act dan sebagainya, yang tentunya boleh kita tangani secara menyeluruh. Persekitaran perniagaan, business environment juga penting. Dan saya yang daripada Universiti Tenaga Nasional TNB difahamkan memang committed untuk tingkatkan RE mix capacity daripada sekarang 780 megawatt kepada 1,700 megawatt pada 2025. Jadi kesemua ini tentunya akan dapat kita tangani isu carbon emission. TNB juga telah wujudkan G-Spark, Sdn Bhd anak syarikat TNB, yang jadi one stop center untuk pemasangan solar panel dan a very good support system yang diberikan kepada individu ataupun sesiapa yang pasang solar PV di rumah masing-masing. So nampak dari sudut business environment itu sudah ada. Dan pendidikan, penyelidikan dan pembangunan, saya kira ini yang agak penting, sebab sesuatu itu mesti bermula dengan understanding, kemudian lahirnya komitmen, dan yang paling baik adalah kita address isu ini waktu anak-anak di sekolah rendah. Ya, kita beri kesedaran. Saya pernah ke Jepun, pernah lihat anak-anak di sekolah rendah dia pergi keluar dan kutip sampah, ya, secara berkumpulan, kemudian diberikan insentif sampai kutip sampah yang paling banyak dapat hadiah. Bukan sebenarnya hadiah itu yang penting, tetapi nak wujudkan kesedaran di kalangan anak-anak kecil penting untuk jaga environment. So saya fikir penting untuk kita deep dive tentang dalam isu pendidikan, bagaimana kita lihat pendidikan dan R&D ini membantu dalam usaha kita untuk tangani isu perubahan iklim, dan juga talent development atau pengembangan bakat yang ada di universiti, mungkin juga di luar universiti, supaya mereka menjadi champions of environment. So kalau dalam bidang bisnes, jadi champion dalam bidang bisnes, kalau mereka menjadi pentadbir juga menjadi champion. So talent development itu harus dibangunkan secara komprehensif dan bermula dari sekolah sampai ke universiti. Nanti peluang lepas ini saya akan deep dive a bit dari sudut langkah-langkah inisiatif yang diambil di UNITEN, saya percaya di UTM dan universiti lain untuk kita
tangani isu ini secara holistik. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih. Sangat menarik bila kita lihat bermakna untuk mewujudkan kesedaran itu perlu bermula daripada kecil lagi sampailah ke universiti dan ke alam pekerjaan. Dan saya rasa sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut mengenai peluang dalam pendidikan, kerjaya dan perniagaan, mungkin saya boleh tanyakan juga satu soalan mengenai teknologi. Jadi soalan saya seterusnya ialah bila kita lihat ya peluang-peluang yang ada dalam mengurangkan pelepasan gas rumah kaca di negara Malaysia ni, kita lihat tenaga tadi merupakan antara sektor yang utama dan lebih kurang 1/5 daripada penyumbang kepada pelepasan gas rumah kaca ini adalah daripada sektor pengangkutan. Jadi soalan saya seterusnya ialah apakah perkembangan terkini sektor pengangkutan dari segi teknologi yang boleh menyumbangkan kepada tindakan mitigasi perubahan iklim? Saya tujukan soalan ini kepada Dr. Srita, silakan. Alright, terima kasih Puan Dayang. Saya ucapkan selamat petang kepada Datuk Seri Zaini dengan Datuk Kamal serta semua penonton yang tengah watch kita dekat FB Live ya. So, biar saya share satu slide saya. So, sebelum kita tengok kepada detail teknologi, saya ingin sentuh sikit what we call this, the overall picture. Okay, gambaran keseluruhan. So, apa yang kita nampak dekat sini adalah Sankey diagram untuk energy flow dekat Malaysia. Okay, nampak celaru sikit, tak apa. Tapi kita fokus kepada yang bahagian kotak merah tersebut. So maksudnya nilai-nilai ini adalah dalam unit kiloton of equivalent. So dia consume antara yang paling banyak of course selepas energy. Itu pun dah diberitahu sebelum panel sebelum ni. Tapi roughly about 20 hingga 30%. And kalau kita tengok ini adalah data what we call this latest untuk Malaysia 2018. So kita punya sebenarnya transport tu adalah dekat 34% dan 36%. In overall transport semua transport darat, udara dan juga laut. Dan kalau kita tengok dunia, okay, saya carta daripada IEA, International Energy Agency. Ini yang latest untuk 2020. Okay. Dunia kita menghasilkan lebih kurang 34 gigaton of CO2. Dan daripada situ lebih kurang 20% datang daripada transport. And CO2 ni untuk kita mencapai net zero by 2050 yang banyak diceritakan sekarang. 7 gigaton CO2 tu kena dikurangkan. Dan dikurangkan macam mana? Sama ada kita kurangkan dari segi membaiki cara kita bergerak, mobility, ataupun kita kurangkan dengan teknologi baru, ataupun dengan sedia ada tapi kita what we call improve teknologi ada, meningkatkan prestasi teknologi yang sedia ada. Dan itu yang saya akan tunjukkan sedikit dan daripada situ kita boleh nampak bahawa dekat kita sebenarnya ada banyak peluang, especially dari segi peluang pembelajaran dekat universiti dalam bidang-bidang yang diperlukan untuk address sektor pengangkutan ni supaya sektor pengangkutan in the future akan menjadi sektor yang kurang karbon, tak mungkin zero karbon tapi kurang karbon. Okey, sektor pengangkutan ni antara sektor yang mendapat banyak perhatian kepada dia dekat dengan pengguna sebab membayar untuk membeli teknologi, beli kereta, beli apa. So teknologi tersebut adalah dekat dengan pengguna. Dan sudah tentu kebanyakan daripada kita ni pernah dengar statement end of internal combustion engine. Okey, sejak COVID ni banyak government kat dunia dia dah declare mereka nak berhenti menjual enjin pembakaran dalam internal combustion engine. Ini adalah antara negara yang telah what we call this promise. And yang paling awal sekali adalah Norway 2025, tapi kebanyakannya adalah antara 2040 hingga 2050. Tapi satu yang kita boleh lihat dekat sini adalah kebanyakan negara yang pledge ataupun promise untuk stop penjualan internal combustion engine ni adalah negara-negara maju. Dan kalau kita tengok ke arah 2050, populasi dunia ini akan bertambah daripada lebih kurang 7 bilion sekarang kepada 9 point something bilion.
Dan kebanyakan populasi pertambahan ini berlaku di negara Afrika dengan Asia. Di mana negara-negara ini bukan negara maju, dan adakah negara-negara ini boleh mampu, ataupun citizen negara ini boleh tak mampu membeli elektrik car sedia ada. Itu persoalan. Atau sebab kebanyakan question sekarang ataupun kebanyakan pernyataan sekarang dalam media, dia kata elektrik car ataupun kereta elektrik adalah solution. So ramai orang percaya, kereta elektrik adalah solution. Okay. Kita kena tengok betul-betul mengikut data, sama ada kereta elektrik ini satu saja solution ataupun salah satu solution daripada solution-solution yang lain. Itu yang kita kena bawa ke depan. Supaya kesedaran awam adalah penting, dan supaya generasi muda bila mereka nak masuk ke bidang kerjaya, nak masuk belajar, mereka tahu bidang mana mereka nak pilih. So kalau persepsi itu salah, mungkin mereka akan fikir, okey, tak guna kita belajar internal combustion engine sebab mungkin internal combustion engine akan mati in the future. Sebenarnya tidak. Banyak lagi boleh dibuat untuk internal combustion engine. Tapi kita kena continuously invest ataupun kita kena continuously belajar ataupun memastikan bahawa generasi muda kita mengambil kursus-kursus tersebut supaya kita ada skill set dalam bidang tersebut supaya kita hilang. Sebagai contoh, kita bagi satu example. So kalau kita ambil satu ke pengangkutan. Carbon dioxide atau carbon emission daripada kita sudah datang daripada banyak aspek. Okay, datang daripada extraction, manufacturing pembuatan kita sebut, minyak, fuel ataupun elektrik yang digunakan untuk charge, pemanduan dan juga recycling. Semua bahagian ni kontribusi. Kalau kita tengok electric car, dalam driving, yes, zero CO2. Tailpipe emission is zero. Tapi bahagian-bahagian lain semuanya ada CO2. So kalau kita fokus carbon emission ni kepada hanya untuk driving, dan kita tak akan nampak gambaran penuh. So gambaran penuh sepatutnya kita kena tengok life cycle assessment. Satu life cycle. So ini satu contoh saya bagi daripada Jepun yang compare antara kereta konvensional yang kita selalu pandu, hybrid, e-power tool hybrid dengan bateri. Kalau kita tengok yang bahagian orange tu adalah driving, berapa banyak CO2 kita drive. Yang bahagian biru tu adalah manufacturing. Yang bahagian kuning-kuning sikit tu adalah driving to electric. Dan kalau kita banding ni, kita nampak, of course, gasoline ataupun diesel car, itu yang paling banyak katakan di 100%. E-power hybrid, dia boleh kurangkan. Tapi kalau kita continuously buat R&D, penyelidikan dalam internal combustion engine untuk pastikan enjin tersebut semakin baik dari segi prestasi, kita boleh kurangkan total CO2 tersebut. Bateri elektrik kebanyakannya datang daripada pembuatan bateri tersebut. Itu tak ambil kira, tapi pembuatan bateri tersebut actually produce banyak CO2. Dan kalau kita energi dalam negara ni kita datang daripada what we call renewable energy, dan seluruh CO2 akan berkurang. Kalau tidak, dia jarang untuk berkurang. Kalau kat Malaysia sangat untuk elektrik, CO2 per kilowatt hour Peninsula dekat lebih kurang 500 hingga 600 kilo CO2 per kilowatt hour. Kalau Sarawak di 300 sebab banyak hidroelektrik. So apa yang kita nampak dekat sini, apa yang kita perlu untuk mencapai what we call net zero, kita perlukan semua teknologi yang ada dan juga teknologi baru. So kita tak boleh tinggalkan salah satu teknologi. Supaya contohnya, kalau kita tak membuat continuous R&D dalam bidang internal combustion engine, enjin pembakaran dalam, 30 tahun akan datang, akan ada orang pakai internal combustion engine, tapi dengan teknologi 2020. Sepatutnya kena teknologi 2050 yang semakin advance. Itu yang kita nak forwardkan ke depan. So kalau kita tengok sektor pendidikan, so far saya cerita kereta je, tapi sektor pendidikan ni bukan cerita kereta je. Dia ada kereta, dia ada what we call lori kecil yang untuk what we call deliverable, ada lori besar, lepas tu ada marine, ada aeroplane ataupun aviation. So dalam setiap bidang ni ada teknologi yang dikatakan dominan. Ini berdasarkan kepada kebanyakan industri ni apa yang mereka fokus in terms of investment dia supaya mereka nampak pengurangan karbon secara keseluruhan untuk masa depan. Kalau kita tengok dari segi passenger car ataupun untuk kereta biasa, teknologi akan dominate adalah EV dengan e-chip. So maksudnya going into the future kita akan pandu EV for sure. So saya tak kata EV ni tak baik, EV memang perlu,
tapi EV bukan keseluruhannya. So kita kena ada HEV which is hybrid. Kalau kita tengok dari segi truk lori kecil untuk penghantaran barang, itu semua kena jadi EV supaya air quality ataupun kualiti udara di bandar-bandar akan semakin meningkat. Okay, especially bandar-bandar besar macam Kuala Lumpur. Kalau kita tengok truk untuk pengangkutan barang untuk jarak jauh, kebanyakan teknologi yang sekarang diberi perhatian adalah hydrogen dengan fuel cell. So maksudnya kita kena buat banyak R&D dalam bidang hydrogen dan juga bidang fuel cell, dan aplikasinya lebih kepada pengangkutan jarak jauh. Kalau kita tengok marine semua enjin marine dioperasikan oleh internal combustion engine, enjin bakaran dalam. And nak tukar enjin bakaran dalam tu memang susah because enjin dia memang berkuasa besar. So teknologi yang akan dominate bidang marine ni adalah untuk fuel. So kita tambah baik quality fuel, kita gunakan biofuel ataupun synthetic fuel, ammonia, hydrogen untuk marine. Dan paling akhir sekali untuk aviation, 100% kebanyakan teknologi yang go into dipanggil SAF, dipanggil Sustainable Aviation Fuel. Iaitu sama juga perubahan minyak yang kurang carbon. So ini adalah different teknologi yang diusahakan sekarang di seluruh dunia, dan kita juga ada banyak peluang dalam bidang ni di Universiti Tempatan, especially dekat UTM. Kita ada banyak penyelidikan ataupun center yang offer topik-topik dalam bidang-bidang tersebut, dan kita perlukan generasi baru kita untuk datang buat penyelidikan dalam bidang ni, supaya kita ambil 10 tahun lagi kita ada skill set dalam negara dalam setiap bahagian, supaya kita tak ketinggalan. Go forward. So itu saja saya nak cakap dari segi contribution pengangkutan dalam aspirasi kita untuk mencapai net zero atau pengurangan karbon. Okay, terima kasih. Terima kasih Dr. Srita. Agak menarik ya, pada masa kini kalau kita lihat universiti-universiti, tak semestinya UNITEN dengan UTM, tapi across IPTA dan swasta, terdapat banyak bidang-bidang yang berkaitan dengan perubahan iklim, ya, amat pelbagai, daripada jurusan aplikasi sains, kejuruteraan dan juga bidang sosial. Jadi boleh saya tanyakan kepada panel-panel yang lain, apakah jurusan ataupun bidang yang kita lihat boleh diberi keutamaan supaya pelajar-pelajar di luar sana ya yang ingin menambah ataupun mendalami ilmu pengetahuan ataupun further studies ya, boleh melihat kepada bidang-bidang ini. Boleh saya lihat siapa yang boleh menyahut soalan ini dulu? Prof Kamal jawab. Silakan Prof. Okey. Okey, saya respond to that question about tentang peluang pendidikan. Saya sebut peringkat awal tadi, dalam apa-apa strategi atau inisiatif yang kita ambil untuk tangani sebarang masalah atau cabaran, tentunya yang paling utama adalah tentang pendidikan ya. Dan juga berkaitan dengan pendidikan adalah R&D, talent development dan sebagainya. So di UNITEN, apa yang kita lakukan, saya percaya juga dilakukan di universiti lain, UTM dan beberapa universiti awam maupun swasta, tentang environmental ni kita embed kelestarian, perubahan iklim, environment and society dalam hampir semua academic program yang kita tawarkan kepada student. Mana student tu kena ambil subjek-subjek ini, saya sebutkan tadi tentang sustainability, environment and society, supaya mereka sekurang-kurangnya faham tentang cabaran yang kita hadapi, apakah langkah-langkah yang perlu kita tangani secara bersama, supaya kita dapat pastikan dunia yang kita diami sekarang dapat diserahkan kepada generasi yang akan datang dalam bentuk yang keadaan yang terbaik. Subjek seperti tenaga boleh diperbaharui, RE,
energy efficiency, kejahteraan alam sekitar dan sebagainya juga ditawarkan. Tapi selain pada itu, Puan Dayang dan Datuk Seri dan Prof Sita, saya juga ingin kongsi dari sudut research yang kita jalankan, dan saya harap apa yang penting ialah sama ada research ataupun akademik, kita nak galakkan ramai lagi pelajar yang berminat untuk menceburi bidang tentang tenaga, tentang environment dan sebagainya. So di Unit 10 Institute yang penyelidikan yang kami ada 5, Institute of Sustainable Energy yang menjalankan penyelidikan tentang renewable. Kemudian kita ada Chair of Renewable Energy dibiayai oleh AIBA, program chair selama 10 tahun. Waktu itu Datuk Seri Zaini KSU kita telah bersama-sama untuk kita bangunkan program ini, Chair of Renewable Energy. Kemudian kita ada Energy Infrastructure. Energy Infrastructure mempunyai penekanan kepada hydropower, mini hydro dan sebagai satu sumber penjanaan tenaga. Ya. So di Malaysia ni ada peluang-peluang ini, kita kena berpindah daripada fossil fuel dan RE. So Institute of Energy Infrastructure memainkan peranan cukup penting dalam kita mengetengahkan strategi dan juga perancangan untuk ke arah RE dalam konteks hydropower. Kemudian energy policy and research, kita menjadi menyediakan kertas polisi kepada ST dan juga kepada kementerian tentang energy policy, energy security dan sebagainya melalui Chair of Energy Economics yang dibangunkan secara bersama antara Energy Commission dan juga TNB. Kami ada Institute of Informatics and Computing dan Institute of Power Engineering. Kesemua ini penyelidikan yang kita jalankan berkaitan dengan tenaga, tapi penekanannya kepada RE, penekanan kepada sustainable dan juga penekanan kepada mengurangkan pelepasan GHG, battery storage dan sebagainya. So selain pada itu di Unit 10 juga kami mempunyai inisiatif kampus pintar, Smart University Initiative. Antara lain, Prof Srita ada sebut tadi tentang EV, dan di Unit 10 kita ada electric bus yang bergerak dalam kampus dan juga keluar kampus. Kita ada juga bangunkan walkway, bicycle lane dan sebagainya supaya kita contribute kepada pengurangan emission dan we lead a healthy lifestyle. So ini semua kerangka yang ada dalam konteks pendidikan dan R&D, dan saya ingin menyeru kepada pelajar di luar sana maupun penyelidik yang ingin melakukan research, masters dan PhD agar ambil peluang ini untuk datang ke universiti sama ada Unit 10, UTM, mana-mana universiti untuk ambil program-program berkaitan dengan tenaga, berkaitan dengan alam sekitar, kerana ini contribution kita kepada masa depan negara, masa depan generasi akan datang. Di Unit 10 insya-Allah kita akan mengadakan intake pada bulan September Oktober nanti. So ada yang mungkin nak ambil undergraduate ataupun postgraduate atau masters, PhD. Kalau PhD anytime boleh register. Tapi saya juga ingin sebut antara program yang agak popular di Unit 10 adalah Bachelor in Energy Economics dan juga Masters in Energy Management. Yang kita berhasrat untuk melahirkan pakar-pakar dalam bidang tenaga, mereka menjadi pengurus yang mahir dan boleh contribute kepada masa depan negara. So ini antara langkah-langkah yang kita ambil untuk melahirkan talent dalam bidang yang berkaitan dengan tenaga, alam sekitar dan sebagainya. Dan saya percaya banyak lagi yang boleh kita lakukan secara Unit 10 bekerjasama dengan stakeholders, dengan kementerian, dengan industri
untuk kita lahirkan lebih ramai talent insya-Allah. Mungkin Dayang, saya boleh tambah sikit ya. Sila Datuk Seri. Fokus perubahan iklim ni bukan hanya kepada sektor-sektor tertentu, bukan hanya EV, car. Mereka yang berada dalam bidang sejarah, undang-undang, ekonomi, khususnya ekonomi lah saya fikir. Banyak kajian yang kita buat sekarang ni ialah economics research. Saya nak tunjukkan satu buku, kebetulan saya nak share buku ni. Buku yang ditulis oleh seorang pengarang yang sangat terkenal ataupun seorang profesor yang sangat terkenal, The Economics of Climate Change, Nicholas Stern. Beliau ni bekas ketua ekonomi di Bank Dunia dan menjadi orang penting dalam kerajaan Britain. Kalau kita tengok buku tersebut, kalaulah kita tak buat apa-apa sehingga tahun 2050, kita akan menghadapi kerugian dari segi GDP per kapita. Ya, kalau kita tengok kajian, dan sebahagian besar kerugian tu akan begitu dirasai selepas tahun 2050. Sebab itulah bila kita menyebut tentang perubahan iklim, orang bertanya tentang apa yang nak dilakukan sebelum 2050. Bila kita nak mencapai net zero 2050 ke 2040, sebab dia punya baseline tu 2050 berdasarkan kepada buku ini. Sebenarnya buku ni bukan beliau seorang menulis, ramai yang menulis. It's a turn review, it's a group of them. Tapi yang bertanggungjawab mengetuai kajian ini ialah Nicholas Stern daripada University College London sekarang. Kita tengok kalaulah baseline tu campur dengan market impact, campur dengan risk of catastrophic risk keseluruhannya amat tinggi. Apabila kita masukkan non-market impact ni hal yang tak berkaitan langsung dengan ekonomi. Contohnya kehidupan penduduk di kampung, penduduk di dalam bandar yang miskin, yang tak ada usaha lain yang boleh dibuat. Itu sangat ketara. Sebab itulah kajian buku ini digunakan secara menyeluruh untuk kita berbelanja sekarang dalam pelbagai aspek. Dan apa yang kita nak belanja? Ini yang tadi balik kepada sini. Sama ada mitigation kita ataupun adaptation. Yang kita sebutkan tadi, yang dibincangkan oleh Dr. Sritar dengan Profesor Kamal tadi, mitigation nombor 1 dan nombor 2, renewable energy efficiency, transportation. Dia ada yang lain tu, recycling activities, biogas recovery from palm oil, itu pun energy juga. Forestry, kita tanam pokok, kita land use, kita tanam pokok. Selepas kita buat jalan raya contohnya, cepat-cepat tanam pokok. Selepas kita buat kawasan perumahan, cepat-cepat kawasan perumahan tersebut ditanam pokok. Sebab pokok tersebut akan mitigate, akan mengurangkan kesan perubahan iklim. Adaptasi maknanya perubahan iklim telah berlaku, mitigation telah kita buat, apa yang kita nak moving forward. Macam mana kita nak usahakan lagi. Itu yang saya sebutkan tadi. Kita mesti, dalam konteks Malaysia khususnya, kita mesti cari cara macam mana kita nak addressing flood. Dulu tak pernah dengar, kalau 20 tahun dulu, isteri saya orang Melaka, kami tak ada masalah nak balik ke Melaka sebab tak akan berlaku banjir bila-bila masa. Tapi sekarang ni balik ke Melaka, banjir. Balik ke Sarawak, banjir. Ya, saya tak pernah dengar banjir di Sarawak 30 tahun, 20 tahun dahulu. Tetapi apabila pembangunan yang pesat berlaku di kawasan perumahan, kawasan bandar, menyebabkan isu banjir. Jadi kita kena address banjir. How to adapt with flash flood in particular. Begitu juga yang lain-lain. Jadi kajian kita ataupun sebagai, katalah kita nak anak di peringkat sekolah, kita ada anak, kata contohnya kita nak membolehkan anak kita berpartisipasi dalam usaha menangani perubahan iklim. Jadi inilah bidang-bidangnya. Sama ada dari segi teknologi, dari segi perundangan, dari segi ekonomi, dari segi tadbir urus. Kita juga perlu pengurus-pengurus yang hebat macam Dayang ni lah. Ya, kalaulah pengurus-pengurus semua tak tahu tentang perubahan iklim, problem lah. Ya, jadi saya fikir kita kena lebih holistik lagi. Begitu juga dengan planners, town planner, urban planners. Arkitek kita kena lebih
um, maklum dan prihatin bagaimana nak mengurangkan masalah khususnya banjir. Di Malaysia, bila kita menyebut nak adaptation, nombor satu banjir. Ya, jadi make sure that banjir ini adalah sesuatu yang sangat lumrah di Malaysia sebabkan kita beriklim tropika. Kalau kita tengok ya, hari ini hujan kat rumah saya di Bangi, dan sekarang ni bulan 7, bulan Julai, pertengahan bulan Julai. Dalam keadaan biasa, ini adalah musim panas ni. Ketika inilah pembakaran terbuka berlaku. Tetapi perubahan iklim telah menyebabkan hal tersebut berlainan pada ketika ini. Dan biasa berlaku banjir lah pada bulan Julai sekarang. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Mungkin kita boleh tanyakan beberapa soalan lagi ya. Dan di dalam laman Facebook kita juga telah menerima beberapa soalan. Soalan yang pertama mungkin saya boleh ajukan. Dalam konteks pembangunan negara sekarang ini, peluang untuk kerjaya dan perniagaan amat penting. Terutamanya dalam keadaan situasi semasa lah, situasi pandemik COVID-19, dan ramai pada masa kini melihat apakah peluang-peluang yang ada yang berkaitan dengan perubahan iklim yang boleh dicuburi, ataupun bagaimanakah untuk menbangunkan, mengambil masa semasa pandemik ni ya, untuk membangunkan pengetahuan dan kemahiran bagi membolehkan peluang untuk kerjaya atau perniagaan itu boleh wujud. Mungkin saya boleh tanyakan kepada Prof Kamal ataupun Dr. Sri. Okey, saya boleh jawab sekejap dan Prof Kamal boleh tambah kot. Alright, so sekarang ni sebab bagi sesiapa yang katakan tidak mempunyai kerja ataupun tengah mencari kerja, keadaan kita sekarang dalam lockdown dan a bit of uncertainty bila kita akan pulih semula, mungkin akan ambil masa lebih kurang setahun, 2 tahun lagi. Dan dikatakan keadaan ini keadaan paling baik untuk melanjutkan pelajaran sebenarnya dalam bidang-bidang yang boleh what we call benefit personal dan juga country kepada negara. Sebab kita bincangkan tentang perubahan iklim, macam Datuk Seri cakap, perubahan iklim ada banyak-banyak bidang. Universiti-universiti kat Malaysia ni ada banyak kursus dari segi Masters by Research ataupun dari segi PhD level, dengan some level of sponsorship. Ada scholarship yang wujud dekat universiti-universiti berbeza. UTM ada scholarship mereka sendiri, so kena cari dekat webpage, kena buat some homework dan menceburi bidang tersebut, belajar bidang tersebut. Jadi masters ataupun jadi PhD holder dalam bidang perubahan iklim, sama ada fokus pengangkutan ke fokus air ke ataupun fokus kepada tenaga. So dalam 2 tahun, 3 tahun lagi bila ekonomi dan situasi kembali pulih, kita berada dalam keadaan lebih baik. So kita mempunyai skill set, qualification yang boleh di-offer kepada industri. Sebab bila industri baru bermula dekat Malaysia, biasanya kalau FDI, company-company luar bila datang, mereka akan tengok sama ada mereka boleh tak dapat tenaga kerja mahir dalam negara kita untuk industri yang mereka nak buka. So kalau kita ada banyak tenaga mahir dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan perubahan iklim, dan perniagaan-perniagaan ataupun company yang melibatkan perubahan iklim ni boleh di-set up dekat Malaysia sebab wujudnya tenaga mahir tersebut. So itu yang saya boleh cadangkan kepada sesiapa di luar sana yang tengah berfikir macam mana mereka nak membaiki diri atau membaiki peluang pekerjaan mereka going into the future. Ini tak semestinya jadi full time sebab pembelajaran ni boleh dibuat secara part time as well. So sesiapa yang memang sudah mempunyai pekerjaan tapi ingin melihat apakah bidang yang mereka boleh ceburi supaya dalam masa 5 tahun, 10 tahun lagi apa yang mereka buat ni masih relevan lagi. So perubahan iklim adalah satu bidang yang memang bidang mana you berada, perubahan iklim ni akan ada impact. So boleh dilihat peluang-peluang yang wujud di Malaysia. Banyak peluang dekat universiti Malaysia untuk melanjutkan pelajaran. Itu juga. Prof Kamal mungkin boleh tambah. Okay, thank you Prof Sri. Kita biasa dengar bila kata bila ada cabaran, di situ ada peluang.
So sekarang ni umumnya kita berdepan dengan masalah COVID-19, so orang kata cabaran, tapi sebenarnya di sebalik cabaran itu ada peluang. Peluang yang utama dalam keadaan sekarang ialah untuk kita upskilling and reskilling. Jadi ramai yang mungkin di luar sana nak upskill dan reskill. Saya percaya salah satu bidang yang mungkin kita boleh fikir dan terlibat ialah tentang isu berkaitan dengan alam sekitar, berkaitan dengan tenaga, kelestarian dan juga yang seumpamanya. Inilah peluang yang harus diambil oleh pelajar ataupun sesiapa yang menghadapi cabaran sekarang untuk melihat kepada peluang khusus jangka pendek ataupun untuk dapat persijilan dan sebagainya. Yang saya juga ingin kongsi, banyak universiti sekarang yang menyediakan peluang dan sudut MC, micro credentials, dan juga MOOCs dan juga ODL. So maknanya tak semestinya kena keluar daripada tempat kerja atau dari rumah ke mana, but you can always follow courses online. So it's available. So saya fikir ini juga yang harus diambil peluang oleh sesiapa di luar sana untuk belajar secara online. Tetapi sekarang tentunya isu yang kita berbincang, isu tenaga, renewable energy, about alam sekitar dan sebagainya. Yang kedua yang saya ingin sentuh ialah tentang pekerjaan. Ya. Saya difahamkan terdapat banyak juga peruntukan kewangan dan juga bantuan yang disediakan oleh agensi-agensi, termasuk MARA saya difahamkan, untuk memberikan pembiayaan kepada usahawan yang ingin mencuburi bidang sektor tenaga atau sektor alam sekitar dan sebagainya. Dan ada pun mereka yang berjaya yang terlibat dalam sektor-sektor ini dengan pembiayaan daripada agensi-agensi tertentu, berjaya dalam solar, aspek solar, ada yang saya kecilan kepada pemasangan solar dan sebagainya. So maknanya peluang tu ada, dan Prof Srita ada sebut sekarang, maknanya kalau kita bangkit nanti apabila kita dalam kegawatan dia, tentunya isu yang paling utama adalah untuk kita memberi penekanan kepada aspek alam sekitar, tenaga dan sebagainya. Di universiti, umpamanya saya di Uniten, kita menyediakan Sprout grant untuk pelajar-pelajar membuat bisnes. Ya, grantnya tak besar, tapi mungkin RM5,000 untuk yang berminat membuat perniagaan. Banyaknya sekarang perniagaan online. Tapi saya dapati ada antara mereka itu asalnya mendapat grant daripada Uniten di universiti. Tetapi apabila mereka keluar dari universiti, mereka menjadi terlibat dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan tenaga, dengan alam sekitar. They are very successful businessmen. Tetapi bermula minatnya dan bantuan intervention kita lakukan semasa pelajar itu berada di universiti. Dan saya fikir ini harus dilakukan lebih banyak lagi. Universiti kita semualah di universiti harus lakukan, membantu pelajar semasa berada di kampus, menyediakan bantuan kepada mereka dalam bentuk grant dan sebagainya, khususnya dalam sektor-sektor utama yang nanti mereka keluar daripada universiti, mereka boleh bangunkan perniagaan yang lebih besar. So it's a whole ecosystem yang harus kita lakukan. Tapi saya ingin menyatakan kembali apa yang saya sebutkan tadi ialah ada program-program secara formal, ada program secara informal untuk kita lahirkan lebih ramai tenaga mahir dalam bidang pengurusan alam sekitar, dalam pengurusan tenaga lestari dan sebagainya.
kita berdepan dengan keadaan cukup kritikal, nanti kementerian tahu. Sementara kita nak menuju ke hadapan untuk environmental sustainability, tapi kita juga harus imbangi dengan isu equity, akses kepada tenaga dan juga isu security. So kesemua ini harus diimbangi oleh kerajaan, oleh kita semua. So universiti juga mainkan peranan dalam sudut kita nak ada research tentang environmental sustainability, tapi juga kita buat research tentang security, tapi juga kita ingin bangunkan talent dalam bidang-bidang yang kritikal ini. So itu sumbangan pandangan saya buat masa ini. Terima kasih. Mungkin Datuk Seri Ya. boleh menambah ya. Terima kasih. Sebenarnya kita ada banyak projek-projek yang sedang dilaksanakan sama ada oleh pihak kerajaan ataupun swasta berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ni yang sekarang sedang berjalan ya. Saya nak maklumkan perkara ni bagi mereka yang berminat untuk menceburi bidang ni, jadi saya fikir dari masa ke semasa saya dihubungi oleh pelbagai pihak supaya mengetahui apakah projek-projek yang baru bermula, dan projek ini tak seperti 20-30 tahun dahulu. Kita memerlukan penglibatan pakar-pakar asing. Sekarang ni kalau nak mereka bentuk, menghasilkan, memasang dan juga menyelenggara solar panel tu semua dibuat di Malaysia. Ya, 5 tahun lepas saya dimaklumkan masa saya jadi KSU Kedah ketika itu di Singapura, di Filipina, di Thailand, kalau mereka nak pasang solar panel terpaksa ambil konsultan dan jurutera daripada luar, daripada Jepun, daripada Eropah. Tapi sekarang ni mereka telah ada kepakaran tu, dan begitu juga di Malaysia. Bukan saja kita ada kepakaran tu, kita boleh pasang dan kita boleh optimize lagi. Ini adalah perkara yang baru. Mungkin 10 tahun dahulu kita hanya belajar dalam textbook saja. Sekarang ni banyak syarikat yang telah memperolehi kepakaran, malah menyediakan perkhidmatan kepada negara-negara lain, termasuklah tenaga nasional dan syarikat-syarikat lain. Selain daripada tu, yang akan datang, moving forward saya fikir, kereta yang kita ada ni, Serita sebut tentang jenis-jenis kereta, dan saya bersetuju dengan beliau lah, dalam tempoh 10 tahun akan datang ni, mustahil kereta ICE, internal combustion engine ini akan dihapuskan daripada muka bumi ini, masih ada lagi. Dan kalau saya tak silap, apa yang saya belajar daripada Profesor Ricardo Botas daripada Imperial College, supervisor Serita dulu, kebanyakan kereta yang ada di jalan raya ni hanya 20% saja dari segi energy efficiency. 80% itu adalah wastage in the form of heat dan lain-lain lagi lah. Dan kalaulah kita boleh naikkan daripada 20% kepada 28% saja, itu yang research yang dia buat dengan top manufacturers in the world. Ya, ini akan naik 8% dari segi efisiensi pada masa yang sama. Platform yang ada ni masih digunakan untuk beberapa tahun yang akan datang, tapi dengan efisiensi yang lebih tinggi. Saya sebutkan benda ni sebab kalau kita tengok dari segi turbine yang ada untuk penghasilan tenaga. Tenaga ni biasanya kita menggunakan kelapa sawit pula. Kita kenakan arang batu, gas, tujuannya untuk dibakar dan menghasilkan wap. Wap itu akan menghasilkan turbine, akan menggerakkan turbine. Ketika Malaysia mula melaksanakan projek menggunakan pada tahun gas dan arang batu pada tahun 1960-an dulu, sebahagian besar turbine kita berada pada efisiensi kecekapan kurang daripada 40%. Jadi maknanya apa sahaja yang masuk tu 60% loss in the form of heat dan lain-lain. Ya, hanya 40% maksimum sahaja yang transferred into energy. Sekarang ni 63%. Sebahagian besar daripada loji-loji penjanaan tenaga yang baru
yang dibina di Malaysia ni sekarang dah sampai ke 63%, mungkin dah lebih pada tu. 63% ni pada tahun 2018 2019. Ya, sebab sentiasa dibuat penyelidikan supaya lebih efisien. Katalah efisiensi itu akan naik daripada 40% 20 tahun lepas kepada 63% pada tahun 2020, mungkin akan jadi 75% pada tahun 2030 contohnya. Ini adalah research yang sedang dijalankan. Jadi saya tengoklah cara mereka buat research tu. Blade turbine tu di apa ni? Mungkin cerita boleh cerita benda ni. Blade turbine ni dia ada blade dia. Ya, ada blade bilah dia. Blade itu dari segi design blade itu dipelbagaikan dan lain-lain. Ini dari segi teknologi. Dan kalaulah kita berminat untuk belajar dari segi perundangan, katalah seorang tu graduan dalam bidang perundangan, carilah topik, kita kemukakan topik penyelidikan kita berkaitan dengan perubahan iklim. Banyak sekarang ni, mungkin Dayang pun tahu macam mana kita sekarang ni sedang berunding di peringkat antarabangsa untuk Conference of Parties 26 yang akan berlangsung di Glasgow pada bulan November. Sekarang ni perundingan sedang berlaku lah. Kita cerita tentang undang-undang. Saya yang tak tahu undang-undang pun baca kitab undang-undang dan sebagainya. Dan kita sangat berhasrat satu ketika nanti orang yang buat kerja ni betul-betul, mereka yang betul-betul terlatih dari segi perundangan. Sebab itulah saya pernah cadangkan kepada Universiti UiTM supaya buat ijazah undang-undang kepada bukan lawyers, bukan kepada graduan dalam bidang perundangan. Ya, ini sangat penting sebab tak semua graduan dalam bidang undang-undang akan menjadi lawyer, akan menjadi orang yang dalam bidang perundangan. Dan orang yang macam saya, orang yang macam Dayang dan ramai lagi lah yang akan baca buku perundangan. Hari-hari kita baca tentang kontrak sana, tentang akta sini, tentang peraturan sana yang berkaitan dengan undang-undang. Jadi baik kalaulah ada universiti yang naik-naik Chancellor Universiti yang ada dengar pada hari ini, kita yang ada program undang-undang, kita buat law for non-legal graduates, a kind of master's program yang membolehkan mereka sekurang-kurangnya tahu macam mana nak baca akta, macam mana sesuatu tu boleh dijadikan sebagai satu dokumen perundangan. Begitu juga dengan lain yang paling besar sekali saya fikir ekonomi lah, ataupun accounting. It's a lot of environmental accounting now, dan kita juga sedang mengira macam mana nak kira carbon dan sebagainya. Jadi pelbagai kaedah dan kepakaran diperlukan. Jadi saya fikir perkara-perkara ni sedang berlaku dan kita sangat terdesak kerana kepakaran kita memang ada dalam pelbagai bidang, tetapi kita nak orang yang betul-betul khusus dalam bidang tu yang membolehkan kita berpartisipasi dalam perundingan dan sebagainya dalam keadaan yang lebih bersedia. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Saya ingin mengambil satu soalan lagi daripada laman web kasar kita. Adakah Malaysia kekurangan tenaga mahir dalam menangani perubahan iklim? Mungkin soalan ni agak umum ya. Agak umum. Saya boleh saya share balik slide tadi ya. Bila kita menyebut tentang perubahan iklim, yang nak kita buat sekarang ni, selain daripada pegawai-pegawai yang kerja tentang negotiation, lawyer yang bekerja tentang kontrak-kontrak yang ada, researcher yang ada, saya fikir tumpuan kita ialah kepada mitigation dan adaptation. Hakikat bahawa perubahan iklim itu berlaku memang tak boleh disangkal lagi lah. Jadi kita tak ada lagi nak cerita tentang nak absorb ataupun nak buat penyerapan CO2 di stratospheric layer. Saya fikir benda tu it's done already. It's already accepted that perubahan iklim is a phenomena that we have to accept. Ya. Yang menjadi persoalan macam mana kita nak mitigate, macam mana kita nak adapt. Sebab itulah pegawai-pegawai, jurutera-jurutera, syarikat-syarikat kita mesti ada kepakaran yang sekurang-kurang ini untuk Malaysia. Kita telah laporkan kepada United Nations Framework Convention on Climate Change, this is what we are going to do. Renewable energy and energy efficiency. Bukan renewable energy saja, tapi energy efficiency. Contohnya, lampu yang kita ada, kalau kita tukar daripada lampu biasa kepada lampu LED, ini akan mengurangkan tenaga elektrik sebanyak sekurang-kurangnya 30%.
Itu aja kita buat, energy efficiency. Jadi macam mana nak buat energy efficiency ni? Kita mesti menghasilkan, berupaya menghasilkan LED. Pada masa yang sama kita kena ada kaedah pendanaan. Contohnya masa saya di KSU dulu kita buat EPC, Energy Performing Contract. Jadi maknanya satu agensi kerajaan ke ataupun swasta boleh dihubungi oleh satu syarikat yang membekalkan semua perkara yang berkaitan dengan energy efficiency dan mereka buat kontrak. Kontrak itu adalah kontra kepada apa sahaja keuntungan daripada pengurangan bil disebabkan oleh energy efficiency tersebut. So that is called EPC, Energy Performing Contracting. Kita juga nak buat energy performing water performing contracting untuk air, tetapi disebabkan oleh harga air kita ni tak bankable, jadi tak ada orang yang boleh buat dengan air ni kecuali untuk buat air untuk tujuan industri, ya. So perkara-perkara macam tu melibatkan business model, yang melibatkan teknologi. Teknologi saya fikir yang paling mudah sekali sebab kita memang dah ada base teknologi yang kuat di Malaysia. Ya, saya ingat masa saya nak belajar dulu, belajar di dalam bidang saya 35 tahun dahulu, kita terpaksa pergi ke England. Tak ada tempat nak belajar kat Malaysia. Ya, nak kena keluar negeri. Tapi sekarang ni hampir 50% daripada universiti awam menawarkan kepakaran yang saya pernah belajar di luar negeri tersebut. Jadi ini perkara-perkara yang berlaku. Dulu engineering hanya 2 universiti sahaja, iaitu UTM dengan Universiti Malaya. Sekarang ni ada Uni10 lah, ada UTP lah, macam-macam, semua universiti ada engineering program, hampir semua. Wallahualam. Ya, terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Kita beralih kepada satu soalan lagi. Sejauh manakah penyelidikan-penyelidikan yang dijalankan di universiti-universiti awam di Malaysia boleh dibawa ke peringkat antarabangsa bila berkaitan dengan perubahan iklim? Mungkin soalan ini boleh ditujukan kepada Dr. Sri. Yep. So soalan ni dia secara umum. So kalau kita nak jawapan ni saya ingat tak ada yes or no. You know, because it all depends. Dia bergantung kepada penyelidikan apa yang kita buat dan apa outcome yang kita dapat. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu adalah sama ada kita ada kebolehan tak dalam negara kita untuk menjalankan penyelidikan dalam bidang perubahan iklim dan menghasilkan produk ataupun solution yang boleh dibawa ke tahap negara dan antarabangsa. Jawapan dia saya kata yes. Kita ada kebolehan, kita ada ekosistem. So setiap individu yang terlibat dalam penyelidikan yang berkaitan dengan perubahan iklim sangat ada kebolehan tersebut, dan bergantung kepada research center researcher tersebut untuk push ataupun untuk memberi tumpuan yang betul-betul tinggi untuk membawa produk dan solution kepada tahap antarabangsa. So ekosistem tu ada. Tapi nak katakan senang, confirm boleh jadi, saya ingat tak kot. So you have to work very hard. So apa yang saya kata, keupayaan tu ada, tapi bergantung kepada penyelidik-penyelidik. Dan untuk ekosistem tu berkembang, kita perlu continuous stream of skill. So kita kena ada generasi baru yang terlibat dalam bidang-bidang penyelidikan tersebut supaya kita sentiasa akan ada what you call new wave of thinking. Tak bergantung kepada satu generasi sahaja. Lepas tu dan dalam 10 tahun, 20 tahun kita dah suddenly tak ada skill set. Itu yang penting kalau tak silap saya. Thank you. Ya, saya fikir itu bergantung kepada definisi sejauh mana kita nak ekspor. Kalaulah kita nak ekspor, macam mana syarikat-syarikat Amerika ataupun Eropah ataupun Jepun nak ekspor dalam bentuk satu produk, itu saya fikir universiti bukan itu tujuannya untuk buat kerja-kerja macam itulah, ya. Universiti lebih kepada melatih. Dan saya ingatkan jugalah, walaupun saya tak ramai PhD student masa saya di universiti dulu, tapi 30 orang PhD itu saya fikir tak ramai, tapi adalah pengalaman menjadi supervisor PhD. Apa yang saya sebutkan, walaupun mereka ni tak directly benefiting from their PhD research,
And we must know that PhD research is an exercise. It's to enable you to learn how to do research. Ya, pemikiran kita lebih teratur, terarah bila kita nak buat penyelidikan atau kita berfikir, kita membaca lebih fokus. So that's the purpose of PhD training. In fact, kalau kita tengok daripada dulu, 60, 70 tahun dahulu, orang buat PhD bukannya duduk 3 tahun macam kita ni. Dia ni by accident duduk jumpa sesuatu, tulis, and then sebahagian besar orang yang saya tak nak sebut siapa lah, kadang-kadang thesis PhD mereka 18 muka je, 20 muka, 18 muka, ya. As an article by definition, but that article is very telling and very good for others to reflect on. Isu tentang duduk mengadap sesuatu topik buat research ini hanyalah fenomena terakhir. Saya fikir ketara di England, sebab laboratori saya belajar di England dulu, laboratori pertama yang buat tentang research tentang air. Dah 70 tahun pada tahun 20 yang lalu lah. Ya, dan kita menyambut ulang tahun ke-70 dan saya diminta untuk menutup conference 3 hari tersebut dengan anekdot yang pelbagai lah. Tetapi orang seperti John Snow yang Dr. John Snow yang menjumpai kaedah bagaimana kita nak mengatasi masalah bekalan air supaya bekalan air ini selamat secara tak langsung akan dapat menyelamatkan yang lain dari segi kesihatan awam, bermula di laboratori itu. Jadi saya begitu juga yang lain-lain, ramai lagi yang saya tak nak sebutkan sini. Tapi apa yang saya nak sebutkan, kerja mereka di universiti ketika itu memang fundamental sangat. Mereka dah keluar daripada universiti, dah bekerja di dalam arena dan mereka dah tahu pemikiran mereka bagaimana nak buat research. Ya, barulah mereka dapat selepas daripada itu. Jadi saya fikir kita jangan overstressing ourselves. Apa yang Dr. Sri dah buat, apa yang Prof Kamal dah buat dan sebagainya. Saya fikir itu terlampau ambitious lah untuk kita sampai ke tahap itu. Cuma anekdot saya kepada Dr. Sri ni sebab saya terlibat sebahagian daripada kerja beliau ni. Laboratori yang ada di UTM tu digunakan oleh syarikat-syarikat besar termasuk Mitsubishi, apa lagi? Syarikat apa lagi? IHI dengan Daimler. Daimler, IHI untuk buat Testing turbo ya. Yeah, so mereka nak third party validator untuk buat research. Dia orang dah buat research tapi dia orang nak, so depending on your expertise, your network and your facilities, and then they will come to you. Sebab tu saya fikir kita kena banyakkan lagi laboratori macam tu. Kebetulan laboratori itu dibuat ketika saya jadi Net Chancellor. Jadi saya sangat berbesar hatilah pencapaian laboratori itu. Ya, kalau kawan-kawan saya daripada luar negeri datang, dia kata I'm visiting a laboratory that you started many years ago, so I feel very honoured because this is big corporation. IHI apa? Dia buat apa? IHI dia buat turbo, dia buat power plant. So antara power plant yang Datuk Sri cakap yang 60-something% tu, 63%. Itu adalah IHI power plant. Yeah. This is the level that they are talking about. So saya fikir di banyak tempat termasuk di Unit 10 pun ada kepakaran yang macam ni yang digunakan oleh bukan saja TNB tetapi juga banyak syarikat-syarikat yang berkaitan dengan tenaga. Terima kasih. Dayang. Ya. Dia kalau boleh saya respon pada persoalan itu. Ya, silakan. Betul, just nak reinforce apa yang telah disebutkan oleh Datuk Sri dan juga Prof Sri Tan tadi. Saya lihat isu penyelidikan dengan antarabangsa ini penting, maknanya dari sudut satu networking, keduanya recognition. Dua tu kalau kita kata networking and recognition. Mungkin selama ni kita bina networking, research collaboration antara universiti dalam negara. Memang penting pun. Unit 10 dengan UTM buat kerja, memang ada research work dengan UPM. Pada masa sama saya nampak kebelakangan ini satu usaha yang agak concerted, lebih kuat dan motivated lah penyelidik untuk mengadakan networking dengan universiti luar negara.
Kalau Unit 10 kita ada dengan dengan universiti di UK, di US, di Jepun, mana-mana, di Indonesia pun. Kadang-kadang kita lihat Eropah ya, tapi sebenarnya kita ada rakan penyelidik yang hebat di Indonesia. Di Jakartanya, Universiti Indonesia, Universiti Gajah Madanya, Universiti di Sumatera. Dan masing-masing ada kepakaran dengan site dia, dengan penyelidikan yang spesifik kepada masalah-masalah negara masing-masing. So bila dan ini yang berlaku, saya amat bersetuju kalau penyelidik-penyelidik kita menerokai peluang untuk bekerjasama dengan penyelidik-penyelidik luar negara, dalam keadaan-keadaan tertentu kita kena invest. Ya, ada masanya kita kena buat matching grant dan research. Why not? Sebab kita memperkayakan ilmu dan kita boleh leverage on expertise yang ada di seluruh dunia. Malah kita kata the world makmalnya dunia ni semua makmal boleh jadi makmal untuk kita semua kalau kita bekerjasama. Jadi saya cuma ingin kongsi macam penyelidik Unit 10 dapat grant daripada Canada, dapat grant daripada Saudi, dapat grant daripada US, dapat grant daripada Indonesia. Alhamdulillah, satu usaha yang baik yang kita cuba lakukan, dan ini sebenarnya bertepatan dengan apa yang kita sebut di dunia tanpa sepadan. So selepas ni kita tak ada bercakap research dengan local international sebab semuanya penyelidikan bertaraf dunia, tidak terhad dibatasi oleh geografi. So satu yang cukup penting dan bermakna lah kepada universiti. Terima kasih Prof. Dan mungkin sebab kita punya kurang daripada 10 minit lagi, mungkin saya boleh minta kepada ahli-ahli panel untuk memberi kesimpulan mungkin 2-3 minit seorang berhubung tema bagi webinar kita hari ini, iaitu perubahan iklim, peluang pendidikan, kerjaya dan perniagaan. Mungkin saya boleh pergi kepada Datuk Seri dulu. Boleh cerita dulu. Dr. Srita, silakan. Dia kena reverse, dia kena balik daripada mula. Okay. Alright. So bagi saya secara kesimpulannya, so kita dah banyak berbincang tentang dari segi sosial, dari segi pendidikan dan dari segi teknologi secara khususnya ke arah perubahan iklim ataupun ke arah mitigation perubahan iklim. So kalau ikutkan tema hari ini, sama ada perubahan iklim ni satu perkara yang kita perlu fikirkan, kita dah tahu yes. Dan ada tak peluang pekerjaan dalam sektor-sektor yang terlibat dalam perubahan iklim? Jawapan dia yes. Adakah peluang pendidikan dalam bidang ni? Yes. So perubahan iklim walaupun adalah satu krisis, tapi macam Prof Kamal cakap, dalam krisis ada peluang. So ada banyak peluang going forward. Okay, next 10 years, 20 years. So walaupun kita ada target 2030, 2050, aktiviti berdasarkan perubahan iklim ini tak akan berhenti. Dia kena continuous. So kita kena continuously invest, continuously reskill, kena continuously improve teknologi yang terlibat untuk kita menjaga perubahan iklim dan untuk kita mencapai net zero dan maintain net zero. Itu penting. So it's a very big opportunity kalau secara keseluruhan untuk generasi baru ataupun generasi yang medium yang tengah memikir apakah peluang yang mereka nak ceburi, what is the new area they want to get in. Perubahan iklim can be one of those. Itu saja saya nak buat kesimpulan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Srita. Kita boleh beralih kepada Prof Kamal, silakan. Terima kasih. Isu yang kita bincang ni, perubahan iklim, isu yang memang cukup besar dan penting untuk dibahaskan di setiap level society, yang bukan saja kalau kementerian je kena fikir, industri kena fikir, malah ke sekolah-sekolah pun kita harus bawa isu ini supaya kesedaran, kefahaman dan tindakan bermula di peringkat grassroots, barulah dia naik ke peringkat yang lebih tinggi.
So itu yang pertama penting dan harus lebih concerted kita berbincang dan juga kita membawa kesedaran kepada masyarakat. Nombor dua, dalam konteks perbahasan hari ini, saya lebih fokus kepada tenaga. Saya sebab Universiti Tenaga Nasional dan The Energy University, jadi mungkin perbahasan saya lebih pada aspek tenaga, apa yang kita harus lakukan dalam konteks renewable energy dan sudut energy policy. Tapi saya setuju dengan Datuk Seri tadi yang tekankan bahawa energy efficiency menjadi satu perkara yang penting untuk dibahaskan, diketengahkan, dan supaya kita semua mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk pastikan kita melaksanakan energy efficiency. Very simple, LED dan simple, kita keluar pejabat, kita tutup lampu, komputer, rumah, semua itu penting, tapi the cumulative effect, kalau kita ada 32 juta penduduk, tapi seorang kata insignificant, tapi kalau cumulative impact of 32 juta, berapa banyak energi yang boleh kita. So itu penekanan saya dari sudut tenaga, lebih dan konteks perbahasan kita hari ini memang penting dan banyak lagi yang kita harus lakukan. Umpamanya kalau kita biomass, bioenergy untuk mengurangkan CO2 pelepasan GHG. So banyak lagi yang harus dilakukan. Nombor tiga yang saya fikir penting ialah kena ada investment dalam sudut ini. Investment kepada pendidikan, investment dalam R&D, supaya lebih banyak aktiviti-aktiviti pendidikan, penyelidikan yang kita boleh lakukan dalam bidang tenaga, dalam bidang alam sekitar yang mempunyai kesan jangka panjang kepada negara kita. Sama ada penyelidikan itu applied atau fundamental, tak apa. Sebab research is all about investment. So saya fikir negara kita perlu juga lebih sediakan peruntukan untuk kita lebih rancakkan lagi penyelidikan di universiti dan bidang-bidang yang cukup kritikal ini. Last point, terima kasih peluang yang diberikan kepada saya memberikan pengesahan ini. Saya nak tutup dengan pantun, saya buka dengan pantun, tapi nanti Datuk Seri kena tutup dengan lebih pantun. Dari Pasir Putih ke Kota Baru, terima kasih and thank you. Terima kasih, Prof. Kita kepada Datuk Seri. Saya nak tutup dengan slide yang saya gunakan tadi. Dari segi penyelidikan ataupun dari segi pendidikan, saya mengalu-alukan lebih ramai lagi masyarakat kita yang belajar dalam bidang yang berkaitan dengan perubahan iklim. Ya, mungkin dia buat civil engineering, chemical engineering ataupun electrical engineering, apa saja, tetapi tesis mereka tu buat dalam bidang perubahan iklim. Kalau ada option subjek, ambil option subjek yang berkaitan dengan perubahan iklim. Memang tak ada kejuruteraan perubahan iklim, ya, sebab perubahan iklim ni adalah satu tema, bukan satu discipline of knowledge. Saya ulang balik, ya. Perubahan iklim adalah satu tema, bukannya satu discipline of knowledge. Discipline of knowledge tu civil engineering, law, economics, accounting dan sebagainya. Tapi bila kita buat assignment, kita buat dissertation, kita buat essay ke, pilih yang berkaitan dengan perubahan iklim. Dan saya yakin insya-Allah pelbagai pihak yang memahami tentang perubahan iklim semakin lama semakin baik. Itu nombor satu. Peringkat BA, BSc, Bachelor Engineering, Masters, PhD dan sebagainya buat. Dan kalaulah boleh ketika mereka ada di kalangan kita yang mungkin sekarang ini mencari-cari kerja selepas menamatkan pengajian baru-baru ni, jangan rasa sedih hati sebab peluang pekerjaan tak banyak. Bukan saja di Malaysia. Di Malaysia peluang pekerjaan kita 68% masyarakat kita bekerja. Berbanding dengan kebanyakan negeri lain kira-kira 50%. Ya, negeri yang lebih daripada kita 76%, 74% ini laporan terkini yang saya dapat adalah negeri seperti Sweden, Denmark dan sebagainya. Sebahagian negara termasuk di UK dan sebagainya kurang daripada 68% yang Malaysia sekarang ada. Jadi maknanya sebahagian besar masyarakat kita masih ada pekerjaan. Dan bagi mereka yang mencari-cari pekerjaan, belajar.
Belajar ni dia kalaulah kita ikhlas belajar, insya-Allah Allah akan permudahkan. Ilmu itu kan cahaya. Sekurang-kurangnya kita memberikan kita panduan hidup dan kita lebih dekat kepada kebenaran dan petunjuk. Yang kedua ialah kerjaya. Dia ada 3 kerjaya. Satu, kerja dengan orang. Yang kedua, kita mulakan perniagaan baru. Dan perniagaan baru yang saya sebutkan contohnya tadi ialah kita tukar lampu orang. Ya, tukar lampu. Sekarang ni banyak online services yang kita berikan, jual makanan dan sebagainya. Why not kita buat energy audit, datang ke rumah saya tanya, sekarang ni rumah tuan bayar sebulan RM1,000. Saya graduate daripada Unit 10, saya belajar tentang energy management, saya boleh buat audit di rumah tuan dan saya dapati rumah tuan ni boleh dikurangkan daripada RM1,000 kepada RM700. Dengan syarat tuan kena buat benda ni, dan kos untuk buat benda ni ialah RM5,000. Dan konsultansi saya RM5,000. Macam tu. Bagi perkhidmatan yang more technical, in the long run kita akan mengurangkan bil elektrik kita. Pada masa yang sama kita boleh bekerja. Ini cara yang paling mudah lah, energy audit plus solution. Ya, itu kita buat kat rumah orang dulu, kat kedai orang, kemudian tu kita pergi ke yang besar-besar lah. Yang seterusnya ialah tentang perniagaan. Perniagaan tu saya fikir banyak peluang. Contohnya tentang adaptasi tadi. Setiap tahun, termasuk tahun ni, kementerian kami membelanjakan 1.6 bilion untuk program-program berkaitan dengan pencegahan banjir dan coastal protection. 1.6 bilion tahun ni sahaja. Ya, dan tahun lepas kalau saya tak silap 1.5 bilion. Sentiasa ada projek tu, jadi boleh jadi konsultan, boleh jadi jurutera, boleh jadi subkontraktor dan sebagainya dalam bidang tersebut. Yang terakhir sekali saya nak sebutkan juga, untuk sektor air kita sedang melihat perancangan sampai tahun 2040 dan kami menjangkakan kita memerlukan peruntukan sejumlah lebih daripada 200 bilion ringgit untuk 20 tahun akan datang. Ada 2 perkara. Pertama sekali, faktornya ialah perubahan iklim. Sebahagian besar daripada fasiliti yang kita ada, infrastruktur yang kita ada perlu climate prone, climate resilient. Yang kedua, sebahagian besar adalah fasiliti lama yang perlu ditukar. Pipe kena tukar, dam kena tukar, ya Profesor Kamal. Kita minta Unit 10 Institut Keselamatan dan Pengurusan Empangan. Sebab kita nak dapat ada rancangan tu Datuk Seri. We have that plan, dam safety punya chair. Ya, sebab kita ada pengkhususan dari segi dam. Dan dam kat Malaysia ni ada lebih kurang dalam 100. Sebahagian daripada dam tu lebih daripada 50 tahun. Sedangkan usia dari segi keselamatan dam itu, dari segi engineering, lifespan-nya hanya 70 tahun. Dan sebahagian besar lebih daripada 70 tahun. Dan sebahagian yang besar-besar tu lebih daripada 70 tahun. So, to retrofit, kita memerlukan kepakaran yang tinggi dan biaya yang tinggi. Bagaimana kita nak dapat duit sebanyak tu? Wallahualam. Kita akan fikirkanlah cara bagaimana. Jadi saya tutup majlis kita ni, renung-renungkan gambar ini. InsyaAllah kalau kita pergiatkan pelestarian, maknanya lebih banyak ekonomi kitaran yang akan berlaku. Kalau tak faham juga, bacalah puisi yang saya tulis tu. Wallahualam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri. Dan sekali lagi terima kasih diucapkan kepada tiga-tiga ahli panel. Saya ingin akhiri dengan 2 pantun. Bunga dedap di atas para anak kecil pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan, membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Dengan itu sekian sahaja sesi webinar pada kali ini dan sehingga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita tangkap gambar. Thank you.